Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berkumpulnya kita pada hari ini sedikit sebanyak ingin mengulas sedikit tentang topik yang akan kita perbincangkan pada hari ini, iaitu mengenai kepentingan solat. Dan berdirinya kami di sini ingin mengupas sedikit sebanyak tentang tajuk pada hari ini, iaitu kepentingan solat. Kita akan mendalami, menelusuri dan memahami tajuk-tajuk ini. Dan sebelum kita memahami apa yang kita akan perbincangkan pada hari ini, mulai rasanya kita berkenalan dahulu dengan ahli-ahli. Pertama sekali, saya Tengku Muhammad Mukris bin Kemudahan sebagai moderator anda pada hari ini, dan saya juga disertai oleh 3 orang sahabat juang saya yang akan menjadi barisan panelis yang akan membantu saya dalam sesi soal jawab pada hari ini. Oleh itu, saya memberikan ruang kepada kamu semua untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Nama diberi Muhammad Faiz bin Faizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azlan bin Rizwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nama saya Muhammad Isafan bin Abu Suki. Jadi baiklah, oleh itu kita sudah berkenalan dengan barisan panelis, semua sudah mengenali mereka, dan tanpa kita basa-basi lagi, kita akan menelusuri topik kita pada hari ini, iaitu mengenai kepentingan solat. Seperti mana yang kita tahu, solat merupakan sebuah satu tiang agama yang paling penting dalam agama kita, iaitu agama Islam, dan memainkan peranan penting dalam hidup kita. Jadi saya akan mengajukan soalan dan diminta untuk kamu semua menjawabnya. Boleh? Iaitu soalan pertama adalah mengenai mengapakah solat ini dianggap penting sebagai sebuah ibadah yang penting dalam Islam. Mungkin saudara Adib boleh memberikan pandangan saudara. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Pertama sekali apabila kita berpegang pada soalan, iaitu mengapa solat dianggap sebagai ibadah yang paling penting dalam Islam, kita dapat tanggapan satu saja, iaitu solat ini merupakan sebuah jang agama, di mana Nabi Muhammad SAW telah bersabda, solat adalah jang agama dan sesiapa yang mendirikannya maka dia telah menegakkan agama, dan sesiapa yang meninggalkannya maka dia telah meruntuhkan agama. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Baiklah, berdasarkan hadis yang telah diperkatakan, ini menunjukkan bahawa solat merupakan asas kepada keimanan bagi seseorang umat Islam, dan tanpa yang solat, amalan-amalan kita lain tidak akan diterima. Hal ini kerana apabila kita di akhirat kelak, Allah akan melihat untuk amalan kita tu, dan di depan sekali adalah solat, dan jikalau solat itu kosong, yang lain itu hanyalah sia-sia sahaja. Itu merupakan ulasan yang cukup menarik bagi saya. Sangat mudah difahami, sesuatu penerangan yang jelas. Tapi kita tak akan berhenti di sini, kita akan meneruskan lagi topik perbincangan kita. Okay, soalan kedua, boleh saya ajukan kepada saudara Faiz? Boleh. Dah bersedia? Ya, sudah. InsyaAllah. Baiklah, soalan kedua adalah berkaitan bagaimanakah solat ini ia membantu dalam pembentukan akhlak seseorang. Terima kasih Ustaz Mahmud. Soalan yang sangat menarik dan membuatkan saya tertarik dengan apa soalan yang dikeluarkan sebentar tadi. Jadi saya ada sediakan beberapa isi berkenaan dengan soalan bagaimana solat membantu, bagaimana solat membantu dan membentuk akhlak seseorang. Jadi apa yang saya dapati adalah solat bukan sahaja ibadah ritual, tapi solat ini juga berfungsi sebagai alat untuk membentuk akhlak seseorang yang mulia. Jadi ketika seseorang Muslim melaksanakan solat dengan khusyuk, secara tidak langsung mereka diajar untuk menjadi lebih sabar, berdisiplin dan bertanggungjawab. Seperti mana ada di dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini menunjukkan bahawa solat, bahawa solat apabila dilakukan dengan penuh kesungguhan mempunyai kekuatan untuk mendidik jiwa dan menghindarkan diri seseorang daripada melakukan perbuatan keji ataupun sesuatu perbuatan maksiat yang boleh membuat Allah murka. Jadi solat juga mengajar nilai-nilai seperti keikhlasan, kerendahan hati dan ketaatan kepada Allah SWT yang secara tidak langsung dapat membentuk kepribadian seseorang. Selain itu, ini juga sentiasa menjaga integriti dan moral dalam kehidupan seharian kita. Jadi
Salah satunya adalah apabila kita menghadapi masalah yang menyebabkan seperti stres dengan kerja, hal dunia, hal keluarga, rumah. Jadi antara solusinya solat. Solat ni, di dalam solat itu semua ada dengan ada zikir, istighfar, ada doa, selawat, semua ada dalam itulah. Saya terima kasih. Saya faham apa yang cuba saudara Faiz sampaikan mengenai isi yang cuba saudara sampaikan mengenai akhlak, pembentukan akhlak dalam diri individu kan. Saya faham. Dan saya turut ada melihat postingan dan membaca sedikit-sedikit artikel yang mengatakan solat ni turut memberi kelebihan dari sudut kesihatan mental. Seseorang individu yang melakukan solat ni membantu memperbaik kesihatan mental. Mungkin saudara Aiman boleh jelaskan daripada sudut tersebut? Terima kasih kepada saudara moderator atas soalan yang diberikan. Okey, sekarang saya ingin mendalami tentang manfaat solat daripada sudut kesihatan mental. Hal ini tidak diketahui oleh ramai orang. Sebenarnya solat ni kita boleh membaiki kita punya masalah stres, depresi dan sebagainya. Okey. Solat memberi ketenangan dan kelegaan emosi kepada seseorang dalam keadaan dunia yang penuh dengan cabaran dan tekanan. Solat berfungsi sebagai satu bentuk meditasi di mana seorang Muslim menenangkan diri dan fokus kepada penciptanya, merupakan Allah. Setiap pergerakan solat daripada berdiri hinggalah sujud mempunyai pengaruh yang menenangkan sistem saraf, membantu mengurangkan kebimbangan dan tekanan. Malah solat juga menjadi masa untuk seseorang bermuhasabah diri, merenung segala perbuatan dan merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan solat, seseorang boleh merasakan bahawa mereka tidak keseorangan kerana mereka berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan yang Maha Mendengar, yang sentiasa bersedia untuk memberi pertolongan dan panduan. Ini mengurangkan tekanan mental dan memberikan harapan serta kedamaian jiwa. Itu saja. Saya faham bila kita melakukan solat ni kita akan merasa tenang. Adakah saudara adik tenang ketika saudara adik melakukan solat? Alhamdulillah tenang, dan saya dapat lebih apabila saya melakukan solat ni, dia banyak manfaat. Contohnya ketika kita sujud, sekarang kita akan mengalami sempurna dan kita akan rasa bebanan di kepala itu akan rasa ringan. Dia meringankan fikiran kita untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Masya Allah. Jadi untuk saya seterusnya saya akan buka soalan umum kepada sesiapa sahaja yang ingin jawabnya mengenai kepentingan solat untuk isi seterusnya. Ada sesiapa yang ingin kemukakan idea kamu? Sila saya saudara Aiman lagi. Boleh Sila saya untuk melemparkan pendapat saya tentang bagaimana solat ni dapat mempengaruhi hubungan sosial dalam masyarakat. Okey. Solat ni, kalau kita solat jemaah, terutamanya di masjid, kita mempunyai kesan yang besar dalam membina hubungan sosial dalam masyarakat. Apabila umat Islam berkumpul untuk solat berjemaah, ia menciptakan suasana kesatuan dan persamaan. Hal ini kerana dalam saf solat ni tidak ada perbezaan antara kaya atau miskin, tua atau muda, kerana semua orang berdiri dalam satu barisan, tunduk kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Ini dapat mengukuhkan ukhuwah Islamiah dan memupuk semangat kebersamaan. Itu saja dari saya. Ada panel yang ingin mencelah? InsyaAllah saya akan menambah sedikit idea saya di mana apabila kita solat berjemaah ni, kita dapat kita dapat peluang untuk memperbaiki hubungan sosial, di mana apabila kita berkumpul, kita dapat berkomunikasi dan berkenalan dengan ahli jemaah yang lain, dan di mana aktiviti ini dapat mewujudkan suasana yang harmoni dan aman, serta dapat mendorong amalan kebaikan dan saling membantu antara sesama Islam. Itu kita sudah tahu banyak perkara kan, tentang kelebihan, kepentingan, manfaat, tentang apa yang pentingnya solat dalam kehidupan seorang Muslim. Dan salah satu benda yang paling kita takutkan adalah kesan sekiranya kita meninggalkan solat. Kita tahu kesan
semestinya apabila kita meninggalkan larangan yang Allah suruh kepada umatnya, suruh kepada hamba-Nya, kita akan dibalas, akan mendapat balasan atas peninggalan apa yang diarahkan. Oleh itu, saya ingin tahu apakah kesan sekiranya solat ini ditinggalkan oleh seseorang Muslim sepanjang kehidupan dia. Saya izinkan saya pandangan saya dulu. Di mana apabila kita meninggalkan solat ni, hidup kita dijamin tidak akan tenang, kerana kita tak ada, tiada tempat untuk bergantung. Dan apabila kita solat ni, kita akan berhubung dengan Allah, kita akan meminta pertolongan daripadanya. Dan apabila kita meninggalkan ni, seumpama tali pergantungan kita antara Allah tu telah terputus. Jadi mungkin dalam seharian kita tu tidak akan ada makna ataupun nikmat dalam kehidupan kita. Tapi menurut saya pula, solat ni merupakan tanda perbezaan antara Muslim dan non-Muslim. Kerana perbezaan antara Muslim dan non-Muslim adalah kita tunduk kepada Allah dan mereka tidak tunduk kepada Allah. Oleh itu, saya rasa kita sudah cukup mendalami topik yang kita perbincangkan hari ini, iaitu mengenai kepentingan solat. Kita sudah lihat banyak kepentingan solat, kelebihan-kelebihan solat dalam kehidupan seharian kita sebagai seorang Muslim. Kita juga telah bincangkan kesan-kesan peninggalan solat, akibat-akibat buruk dan akibat-akibat negatif. Oleh itu, saya rasa cukuplah sampai di sini untuk perbincangan kita pada hari ini. Saya tutup majlis ini dengan tasbih kafarah dan salatul khas. Semoga kita berjumpa di lain video, di lain perkongsian untuk manfaat yang lebih banyak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.